Isu tuntutan sempadan bertindih ini bukanlah satu isu yang asing lagi bagi negara kita. Hal ini boleh dilihat apabila negara kita mengadakan pelbagai perjanjian untuk menuntut sempadan yang bertindih dengan negara lain. Sebagai contohnya, negara kita bertindih ruang udara dengan Singapura, antara Johor dan Singapura. Dan selain itu, negara kita juga mempunyai tuntutan sempadan bertindih dari segi darat dan juga maritim. Selain itu, negara kita banyak mengalami isu-isu pencerobohan seperti pemerdagangan manusia, imigrasi haram, dan juga lain-lain. Isu tuntutan sempadan bertindih yang pertama adalah di darat, yaitu antara Malaysia dengan Thailand yang berada di kawasan sempadan Kelantan dan Narathiwat, Thailand. Sempadan antarabangsa ini memisahkan Malaysia dengan Thailand. Terdapat 4 negeri yang bersempadan dengan Thailand, yaitu Perlis, Kedah, Perak, dan juga Kelantan. Jarak sempadan antarabangsa Malaysia dengan Thailand ini dianggarkan sejauh 646 km. Daripada jumlah tersebut, sejauh 551 km adalah sempadan darat, manakala 95 km adalah sempadan mengikut Talweg, bahagian terdalam aliran utama Sungai Golok, Kelantan. Pembahagian kawasan ditentukan berdasarkan perjanjian antara kedua-dua negara, yaitu Perjanjian Anglo-Siam 1990. Walau bagaimanapun, ia telah menjadi konflik apabila kawasan sungai tersebut dijadikan tempat laluan bot-bot haram dan ia juga menjadi tempat imigrasi yang menjadi tempat penyeludupan haram. Insiden keganasan juga sering berlaku di kawasan tersebut menyebabkan tentera kedua-dua negara ini telah mengambil beberapa langkah berjaga-jaga bagi memastikan kawasan sempadan tersebut sentiasa selamat daripada ancaman-ancaman keganasan yang lain. Polis Kelantan akan menahan mana-mana individu yang menggunakan pangkalan haram untuk menyeberangi sempadan negara dan Thailand di sepanjang Sungai Golok berkuat kuasa 1 Disember ini. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat ketika mengumumkan perkara itu berkata mereka melakukan kesalahan itu akan ditahan mengikut Seksyen 5-2 Akta Immigration 1959-1963 Akta 155. Muhammad Yang kedua adalah antara Malaysia dengan Indonesia yang berlaku di kawasan Sabah dan Kalimantan, Indonesia. Ia adalah di kawasan Pulau Sebatik. Namun, Perjanjian Inggris-Belanda 1891 telah digunakan untuk menyelesaikan isu sempadan ini. Mereka telah menetapkan sempadan di Pulau Sebatik sepanjang garis lintang adalah 4/10 di utara. Bahagian utara adalah milik Malaysia, manakala bahagian selatan pula adalah milik Indonesia. Jika dilihat daripada peta yang saya lampirkan di bawah, Malaysia mempunyai hak di bahagian atas, manakala di bahagian bawah pula adalah milik Indonesia yang berdekatan dengan Kalimantan, Indonesia. Ini Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Kamu bisa berenang dari Indonesia ke Malaysia lewat laut. Tapi kamu juga bisa loh berenang dari Indo ke Malaysia lewat kolam renang di belakang gedung AMB Aiman ini. Di sini ada banyak perkebunan kelapa sawit. Di pulau ini juga ada wisata rumah dua negara, yakni bagian tengah hingga depan rumah ini masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia dan sebagian lagi dapur dan halaman belakang masuk ke wilayah Malaysia. Wah, kira-kira kalau kita masuk ke dapur harus pakai paspor nggak ya? Yang seterusnya adalah isu sempadan bertindih maritim, yaitu isu Laut Cina Selatan. Seperti yang kita tahu, Laut Cina Selatan ini mempunyai kawasan yang strategik yang telah menjadi rebutan bagi negara-negara di Asia, termasuklah negara kita Malaysia. Pertikaian wilayah ini telah dibahagikan kepada 3 kawasan dan Malaysia telah mempertikaikan kawasan Kepulauan Spratly.
Malaysia mempunyai beberapa kawasan tuntutan di Laut Cina Selatan, terutamanya berkaitan dengan Kepulauan Spratly dan Zon Ekonomi Eksklusif Z yang melibatkan ruang udara serta kawasan maritim di kawasan tersebut. Akan tetapi, China mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, termasuk kawasan-kawasan yang dituntut oleh negara-negara yang lain, adalah milik mereka. Hal ini telah menimbulkan ketegangan diplomatik antara negara-negara yang berhampiran dengan Laut China Selatan ini. Berikut merupakan negara-negara yang merebut hak ke atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan, seperti negara kita sendiri, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Singapura, China, Thailand, dan tidak lupa juga Filipina. Mengapa wilayah ini diperebutkan oleh keenam negara di sekitarnya? Berikut ini adalah zona ekonomi eksklusif Brunei Darussalam yang tampak biasa saja. Kemudian ini adalah ZEE dari Malaysia yang tumpang tindih dengan ZEE Brunei. Kemudian kita lihat bahwa Filipina juga mengklaim wilayah ini sebagai wilayah mereka. Lalu Vietnam, Tiongkok, dan Taiwan, ketiganya mengklaim zona ekonomi eksklusif yang bersinggungan satu sama lain. Di semua garis ZEE yang bersinggungan ini, terdapat kepulauan Spratly yang sangat penting bagi semua negara-negara ini. Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam mendirikan pangkalan militer di berbagai wilayah kepulauan ini. Alasan mengapa semua negara ini menginginkan wilayah ini adalah lokasinya, di mana sepertiga jalur perdagangan internasional melewati wilayah ini, dan sumber daya mineral yang terkandung di bawahnya. Siapapun yang dapat menguasai wilayah ini, maka dapat mengendalikan dua hal tersebut. Seterusnya adalah isu tuntutan bertindih dari segi maritim ataupun laut. Maritim ini bermaksud laut atau perairan ataupun pelayaran. Ia berlaku di negara kita antara Malaysia dan Indonesia yang dikenali sebagai isu Ambalat. Ia terletak di kawasan Sabah dan juga kawasan Kalimantan Timur, kawasan Laut Sulawesi. Isu Ambalat ini merujuk kepada pertikaian antara Malaysia dan Indonesia. Dia mengenai kepemilikan kawasan laut di Sulawesi yang dikenali sebagai Ambalat. Ia merupakan kawasan yang terletak di sebelah timur. Berdasarkan peta yang saya lampirkan di bawah, Ambalat ini terletak betul-betul di tengah antara Sabah dan Kalimantan. Mengapa ia menjadi perebutan? Karena kawasan ini mengandungi banyak potensi sumber alam seperti minyak, gas, serta merupakan laluan perikanan yang kaya. Oleh itu tidak heranlah mengapa kedua-dua negara ini telah menuntut kedaulatan ke atas kawasan tersebut. Dan Malaysia serta Indonesia ini telah menuntut berdasarkan sejarah, geografi, dan juga undang-undang antarabangsa. Akan tetapi, sehingga kini belum ada penyelesaian antara isu Ambalat ini. Dan ia juga telah menimbulkan ketegangan diplomatik antara kedua-dua negara ini. Akan tetapi, pemimpin Malaysia dan Indonesia sangat bekerja sama dan memastikan negara ini sentiasa menyokong antara satu sama lain. Ini berikut merupakan antara berita harian yang dikeluarkan oleh berita tempatan, yaitu tentang isu Ambalat. Kerajaan kita digesa untuk klasifikasi kandungan treaty laut di Sulawesi. Selain daripada itu, isu sempadan bertindih juga ada di ruang udara, yaitu antara Malaysia dan Singapura. Hal ini sudah tidak asing lagi bagi negara kita, kerana hal ini sudah terjadi sejak sekian lama dan isu ini juga belum mempunyai penyelesaian yang sepenuhnya, yaitu ruang udara di antara Johor dan juga Singapura. Boleh dilihat di peta tersebut, Johor dan Singapura adalah dua kawasan yang sangat berhampiran, dan oleh kerana Johor itu
masih di dalam Malaysia dan Malaysia ingin menuntut kawasan ruang udara tersebut. Melalui Perjanjian 1973, Malaysia dan Singapura telah menandatangani perjanjian untuk menentukan sempadan ruang udara di sekitar wilayah kedua-dua negara tersebut. Namun, pada tahun 2019, Malaysia mahu menuntut semula ruang udara tersebut, yang membawa ketegangan diplomatik antara negara kita dengan Singapura. Malaysia mendakwa bahwa kawasan yang dikelola oleh Singapura itu terlalu luas dan merentasi sempadan ruang udara Malaysia yang memberikan kesan terhadap pengurusan trafik udara. Oleh itu, tidak heranlah mengapa tiket perjalanan sekali daripada Semenanjung ke Sabah Sarawak ini akan memakan sehingga ribuan ringgit pada masa-masa tertentu. Ini merupakan salah satu faktor ya, yaitu sempadan kapal terbang seperti Malaysia Airlines, AirAsia, Firefly telah merentasi ruang udara Singapura, menyebabkan negara kita terpaksa membayar cukai udara kepada Singapura. Konflik persempadanan ini dan tuntutan bertindih antara Malaysia dengan negara-negara jiran yang lain, dia tidak hanya memberikan kesan terhadap hubungan diplomatik, tetapi ia juga mempunyai implikasi yang mendalam dalam pelbagai aspek. Antara implikasi yang boleh dilihat adalah daripada segi ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Mari kita kupas dari segi ekonomi. Antara faktor-faktor dia adalah ketidakstabilan pelaburan. Pelabur asing nih, dia akan kurang kepercayaan untuk melabur di negara-negara yang berisiko untuk mempunyai konflik. Sebagai contoh, di Korea Utara. Banyak negara-negara tidak yakin untuk melabur di Korea Utara karena negara itu adalah sebuah negara konflik yang mempunyai banyak hal dengan negara-negara lain. Oleh itu, jika Malaysia mengikuti jejak yang sama, mungkin negara kita juga akan kekurangan pelabur-pelabur daripada negara asing. Dan ia juga dapat menjejaskan aktiviti perdagangan, terutamanya dalam perdagangan ekspor dan import antara bangsa. Konflik yang berlaku ini, dia boleh mengganggu proses mengekspor dan mengimport barang-barang daripada luar negara. Karena orang di luar negara tidak yakin untuk menghantar produk mereka kepada negara kita dan mereka akan takut rugi daripada untung. Lebih-lebih lagi, negara kita adalah satu negara di kawasan yang strategik karena negara kita dikelilingi oleh kawasan-kawasan negara Asia Tenggara yang lain. Dan selain itu, keselamatan yang tinggi. Kawasan yang berisiko perlu diberi pengawasan yang lebih. Oleh itu, kerajaan perlu meningkatkan kos untuk pertahanan sempadan, yaitu akan meningkatkan kos ekonomi kerajaan untuk mengawal sesuatu sempadan tersebut. Yang kedua adalah isu politik. Isu politik ini dia sangat luas dan apabila negara kita mempunyai konflik dengan negara luar, ia boleh menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik antara negara lain. Isu ini dia boleh menjejaskan hubungan baik dengan negara-negara jiran. Sebagai contoh, Malaysia hampir terputus hubungan diplomatik dengan Singapura ekoran isu sempadan batu putih. Walau bagaimanapun, Mahkamah Antarabangsa telah memberikan hak sepenuhnya isu sempadan batu putih ini kepada Singapura. Seterusnya adalah campur tangan negara luar. Negara luar dia boleh mengambil kesempatan untuk masuk campur dan memanipulasikan negara kita. Jika pentadbiran negara kita ini tidak kukuh, negara luar boleh memanipulasikan pentadbiran kita sehingga menyebabkan negara kita kucar-kacir dan huru-hara. Oleh itu,
kerajaan perlu bersifat lebih tegas dan tidak sewenang-wenangnya memberikan hak kuasa kepada pihak luar untuk mentadbir. Yang terakhir adalah dari segi sosial budaya. Yang pertama adalah keselamatan rakyat. Komuniti yang tinggal dengan sempadan yang mempunyai konflik berisiko untuk mendapat ancaman terutamanya dari segi keselamatan. Hal ini kerana apabila rakyat-rakyat yang tinggal di kawasan sempadan seperti di kawasan Pulau Sebatik, iaitu antara Sabah dan Kalimantan, mereka lebih berisiko untuk mendapat ancaman jenayah ataupun ancaman-ancaman keganasan penyeludupan haram daripada negara-negara luar. Dan yang kedua adalah perpaduan nasional. Sentimen nasionalisme ini mungkin meningkatkan semangat, tetapi dalam masa yang sama, ia juga boleh menjadi punca ketegangan kaum ataupun etnik tertentu. Sebagai contoh, apabila kerajaan ini dia cuma memberikan layanan yang istimewa kepada sesuatu kaum saja, iaitu kaum Melayu saja, dan kaum lain akan terasa dan ia boleh menyebabkan ketegangan kaum berlaku. Yang selain daripada itu adalah migrasi dan pelarian. Konflik yang berterusan ini boleh menyebabkan penghijrahan besar-besaran rakyat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contohnya, saya ambil daripada rakyat Rohingya yang mereka sudah berasa tidak selamat di kawasan mereka. Jadi mereka memutuskan untuk pindah beramai-ramai ke satu kawasan yang selamat, iaitu sasaran mereka adalah negara kita sendiri, negara Malaysia, melalui jalan laut ataupun melalui immigration laluan laut yang haram. Mereka masuk ke negara kita dan mereka mencari perlindungan. Oleh itu, kerajaan di negara kita perlu bersifat lebih tegas dan tidak memberikan belas kasihan kepada rakyat-rakyat Rohingya ini, seperti memberi mereka tempat tinggal, memberi mereka kad pengenalan, IC, ataupun memberi mereka hak kewarganegaraan. Kerana perkara ini boleh menimbulkan satu isu yang mendalam dan rakyat mungkin tidak berpuas hati tentang hal ini, dan ia boleh menjejaskan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Oleh itu, Malaysia perlu bersifat lebih tegas dalam mengatasi hal-hal ini. Sejurus selepas merdeka, Malaysia mengambil langkah proaktif menjalinkan hubungan diplomatik dengan 20 buah negara. Langkah ini diambil atas kepentingan menjaga keselamatan negara selain meningkatkan aktiviti perdagangan dan ekonomi. Dan setelah 60 tahun, hubungan Malaysia dengan negara-negara luar menjadi semakin mustahak susulan cabaran polemik, budaya serta ekonomi yang dihadapi dunia, dan ketika ini membawa kepada lebih banyak kerjasama yang memanfaatkan hubungan dua hala ini.